Hai, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang drama dalam Komsas kita. Tajuk dia ialah Berkhidmat untuk Negara. Okay, Berkhidmat untuk Negara. Jadi hari ini kita akan tengok PLKN. Tahukah anda apa itu PLKN? Adakah kamu pernah mendengar kakak kamu ataupun abang kamu ataupun saudara mara kamu pernah mengetahui PLKN? Okay, PLKN ni dia jangka masa latihan selama 3 bulan iaitu selepas kamu ambil peperiksaan SPM, kamu akan dipilih untuk menyertai PLKN ini. Nama penuh dia ialah Program Latihan Khidmat Negara. Okay, Program Latihan Khidmat Negara. Dan PLKN ini dia bermula pada tahun 2004. Kalau setakat ini, PLKN pernah dicadangkan untuk dimansuhkan. Cikgu rasa sekarang ni tak ada PLKN sudahlah. Okay. Tapi PLKN ni memang bawa banyak kebaikan kepada remaja-remaja yang telah menyertai aktiviti ini. Okay, so dia guna tenaga dari segi kepakaran dan pengalaman juga. Okay, dan dia ada bagikan banyak-banyak camp di mana-mana tempat. So, camp latihan lah untuk peserta dia. Okay, so hari ini kita akan tengok, kita belajar drama tentang PLKN ini. Mari kita tengok dialog dulu. Kita sama-sama, kita berdialog sendiri. Okay, ada 2 watak di sini, kita dialog lah ikut sebutan intonasi yang sepatutnya. Okay, so kita sama-sama berdialog di sini. Kan Daddy baru selesai dari kerja luar. Hari ini Daddy bercadang nak berehat di rumah. Tak payah nak sorot lah. Daddy tahu ada sesuatu yang Aiman fikirkan. Cakaplah, mana tahu Daddy dapat bantu? Daddy pasti dapat membantu saya kali ini. Saya yakin Daddy dapat selesaikan masalah saya. Daddy kan selalu menjadi penyelamat saya. Masalah apa? Cuba terangkan satu demi persatu. Ini tidak terus yakin. Aiman fikir Daddy ada kuasa sakti yang sekali sebut terus bertukar menjadi permintaan yang dimaukan. Apa masalahnya? Sebenarnya, nama saya terpilih untuk menyertai PLKN selepas selesai SPM. Baguslah. Apa pula masalahnya? Masalahnya, saya tidak mau pergi. Saya nak minta Daddy tolong dapatkan pengecualian untuk saya. Saya tak sukalah program macam itu. Ini dialog yang pertama. Kita tengok dialog yang kedua. Mari kita dialog bersama-sama. Cuba kamu berdialog guna sebutan intonasi seperti perwatakan dalam drama ini. Aiman, cepat pergi tengok kat papan kenyataan sekolah. Ada perkara menarik. Apa yang menarik sangat? Ada berita tentang aku keluar kat surat khabar ke? Bukanlah, kau ni memang gila gramun betul. Ini tentang nama pelajar yang terpilih untuk menyertai PLKN. Kalau tak silap aku Daddy, aku ada nampak nama kau juga. Malaslah aku kalau fasa itu. Aku nak pergi kantin cari makan lagi bagus. Kau ni teruklah, langsung tak ada semangat cinta akan negara sendiri. Jahana negara kita ini kalau ramai yang berfikiran macam kau. Malu aku ada kawan macam kau. Janganlah merajuk, tak baik kau cakap macam itu kepada aku. Apa kata aku belanja kau sarapan pagi ini? Tak payahlah kau gunakan wang kau untuk pujuk aku. Jangan ingat dengan wang kau boleh dapat semua perkara yang kau mahukan. Dengan dialog sini,
Nora dengan Aiman, so adalah sikit Nora dia macam ada marahlah sikit, so kita gunalah nada yang lebih tinggi sikit. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Okay, Nora dengan Cikgu Dahari. So, maksudnya dalam drama ini ada dengan cikgu juga. Okay. Kita mula berdialog di sini. Sudah cikgu, ramai yang terpilih dan kami amat teruja untuk mengetahuinya. Tak sabar rasanya. Baguslah kalau begitu. Berdua negara kita mempunyai remaja seperti kalian. Sentiasa sedia berkhidmat untuk negara. Boleh cikgu terangkan lebih lanjut tentang PLKA? Tentu sekali. Program Latihan Khidmat Negara ataupun nama ringkasnya PLKN merupakan kursus latihan wajib bagi mereka yang baru menamatkan persekolahan di Malaysia. Program ini bertujuan untuk pembinaan sahsiah diri, bermatlamatkan membina dan menggugurkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga dan tidak mengikut mana-mana model dari luar kerana dilaksanakan menurut cara Malaysia. Okay. Inilah dialog yang kamu boleh nampak di sini. Okay. So, kita tengok. Tasapannya kita belajar tentang sinopsis dia. Okay. Mari kita tengok sinopsis dia macam mana. So, bolehlah kamu lihat dari sini, Aiman ialah watak utama. Okay. Aiman tidak edahkan Suraya memintanya menyertai PLKN sebab baginya program itu memang buat masa. Keluarganya boleh sediakan apa-apa saja yang dia nak. Okay, so, satu hari postman dia hantar surat itu menjelaskan faedahnya menyertai program ini yang boleh memberikan kesan positif. Salah contoh diberikan anak jirannya seorang yang pemalas. Selepas dia menyertai program tersebut, kini dia rajin menolong keluarga. Oleh sebab Aiman tidak berminat, dia pun mencampak surat itu ke atas lantai sesudah dia sampai ke biliknya. So maksudnya tadi postman dia telah menceritakan faedahnya, tapi Aiman dia tidak edahkan sebab dia memang tidak berminat untuk menyertai PLKN ini. So, Nek Sina. Okay, sini muncul seorang Nek Sina ialah pemandu rumah dia. So, Nek Sina dia sudah sediakan makan tengah hari. Dia suruh Aiman makan. Tetapi Aiman menolaknya kerana dia belum lapar. Okay. Dan Nek Sina pun memalukan bahawa kakak dia tidak dapat balik ke rumah makan tengah hari. Kerana tugasan di universiti dan ibunya pulang malam hari kerana sibuk juga. So, Aiman berasa bosan tinggal bersendirian di rumah bersama dengan Nek Sina. So, masa Nek Sina dia menjemputlah suruh Aiman pergi makan. Tapi Aiman dia menunjukkan sifat yang kurang sabar, maksud kurang sopan dengan Nek Sina. Okay, dia dengan nada yang tinggi, dia marah dekat Nek Sina, suruh dia jangan sibuk, jangan campur dengan hal dia. Okay. Seterusnya, okay. Apabila berada di sekolah, okay, rakannya Nora memaklumkan tentang namanya tertera pada papan kenyataan kerana menyertai PLKN. Tapi sikap dia acuh tidak acuh dan menyebabkan Nora berasa kecil hati. Itu dari tadi dialog tu. Ada kita berdialog tadi kan. Nora bagi tahu Aiman bahawa nama dia terpilih untuk menyertai PLKN. Tetapi Aiman dia tidak suka, tak berminat menyertai program ini. So dia acuh tidak acuh, tak nak peduli dengan kawan dia. Okay. Rakannya Sundarani dengan rasa gembira. Okay. Kawan dia seorang lagi, Sundarani, dia sangat gembira. Dia akan menyertai PLKN di Kem De Bana. Seorang lelaki Atil pula di Kem Paya Indah Wetland Hulu Langat. Dan Aiman ni dia hanya tahu program dia di Kem Teluk Sari Mersing. Okay, apabila
pun dimaklumkan oleh syuhada. Di sini kamu boleh nampak Aiman dia memang tunjukkan dia memang tidak berminat menyertai PRKN. Sampailah di mana kem dia pun tidak tahu. Okay, sampailah kawan bagi tahu dia, baru dia, oh okey, kem saya di sana. Okay, kita tengok. Seorang cikgu masuk, Cikgu Dahari yang terlibat dalam PRKN sebagai jurulatih program penghayatan sastra dan budaya menjelaskan tentang faedah menyertai PRKN. Jadi Cikgu Dahari ni dia menerangkan apa faedah PRKN. Dia boleh membina dan menggugurkan semangat patriotisme, memupuk perpaduan kaum dan membentuk perwatakan positif. Menurut Cikgu Dahari, logo PRKN mempunyai makna yang tersirat. Api yang sedang membara melambangkan 3 kaum utama di Malaysia. Cikgu Dahari dia pun menerangkan tentang logo, lepas tu malakma, visi misi PRKN. Dia terangkan lagi tentang logo itu bentuk bulat berwarna biru menandakan perpaduan erat yang terjalin antara kaum, bentuk bulan, bintang melambangkan kedaulatan negara yang harus dipertahankan. Dan perkataan khidmat negara melambangkan misi dan visi yang akan dilaksanakan. Jadi Cikgu Dahari di dalam kelas, dia jawab semua soalan anak murid dia yang tanya dia. Menurut Cikgu Dahari lagi, peserta program dipilih secara rawat dan mereka yang berhalangan boleh minta surat penangguhan. Jadi peserta dia pun tidak perlu risau tentang keselamatan. So Cikgu Dahari dia pun ada bagi tahu Aiman juga, sebab Aiman dia risau tentang keselamatan juga kan. So dia bagi tahu Aiman sebenarnya tak payah risau tentang soal keselamatan, sebab memang mereka ada pihak-pihak KM, mereka akan menyediakan keselamatan yang sepenuhnya. So kita tengok sini, apabila Aiman dia balik, dia nampak ayah dia sudah ada di rumah kan. Jadi dia pun bagi tahu, dia memanja dengan ayah dia. Dia cakap, saya terpilih menyertai PRKN. Ayah dia harapkan anak dia boleh berfikir seperti orang dewasa, menjadi manusia yang sentiasa dahaga ilmu dan pengalaman. Aiman pula dia berharap, dia minta ayahnya mendapat pengecualian untuk dirinya kerana dia memang tidak suka menyertai program tersebut. Lepas tu ayah dia pun tidak dapat menunaikan hasrat anak dia sebab ayah dia nak dia pergi menyertai program itu. Lepas tu apabila hal itu diluahkan kepada ibunya, ibu dia meminta suami dia menggunakan pengaruhnya untuk mengecualikan Aiman daripada menyertai program tersebut. Sebagai ayah Khairil Ghazali berdekas nak anak dia menyertai PRKN daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah sepanjang cuti sekolah nanti. So kemudian Aiman pun masuk ke biliknya. Permintaan dia tidak ditunaikan oleh ayah dia. Ayah dia nak dia pergi menyertai PRKN supaya boleh belajar ilmu pengetahuan dari kamp itu. So kita tengok macam mana Aiman dia terinsaf. Dia menghatap dengan komputer riba. Memang dia rasa sangat rimas. Lepas tu perasaan yang sangat kecewa, sedih. So menerusi komputer riba, dia pun dia terlihat beberapa rakannya yang sudah berubah setelah menyertai PRKN. Sufyan, seorangnya yang Sufyan daripada murid yang suka mengasingkan diri, kini suka bercampur dengan orang lain. Zima pula daripada murid yang suka makan dan tidur, tidak mendengar maksudnya tidur dalam kelas, tidak dengar cakap cikgu. Sekarang dia telah berubah sikap setelah menyertai PRKN juga. So Aiman dia pun nampak kedua-dua kawan dia
perubahan sikap mereka. So Aiman pun terfikir, begitunya pihak KN dia dapat mengubah seseorang itu. Jadi telah mengedarkan Aiman akan keistimewaan pihak KN. Akhirnya dia pun setuju menyertai pihak KN juga. So habislah drama kita, drama Khidmat untuk Negara. Secara ringkasnya sinopsis dia. Okay. Jadi kita akan pergi tengok tema dan persoalan dia, tengok watak siapa watak dia, tak apa nilai murni dan pengajaran yang boleh kita pelajari. Okay, sekarang kita akan tengok tema dia. Okay, kita tengok keselesaan dalam hidup menyebabkan diri tidak mahu berubah. Buktinya Aiman hidup dalam zon selesa, keluarga berada dan boleh meminta apa-apa sahaja yang diingini menyebabkan dia tidak mahu menyertai pihak KN yang dianggap membuang masa. So dalam drama ini, Aiman dia sebenarnya dari keluarga yang berada. Okay, buktinya dia ada pembantu rumah, nak singgah di rumah. So apa-apa permintaan dia boleh dapat. Okay, seperti mak dia pun sangat sayang dengan dia, pun minta dengan ayah Aiman untuk mengecualikan dia daripada menyertai pihak KN. So kita boleh nampaklah Aiman dia seorang anak yang kaya. Okay, kita tengok persoalan dia. Satu, kesombongan anak orang kaya terhadap pembantu rumah. Program yang banyak memberikan faedah, kesibukan keluarga dalam kerjaya, ketekasan ayah demi kebaikan anak. Kita tengok apa contoh dia. Kesombongan anak orang kaya terhadap pembantu rumah. Tengok sini. Aiman bersikap angkuh terhadap pembantu rumahnya Nek Sina apabila menolak secara kasar pelawaan Nek Sina yang memintanya makan tengah hari. Nek Sina dia sudah menyediakan makanan tengah hari, dia nak suruh Aiman untuk makan. Tapi Aiman dia bersikap kurang sopan dan bercakap kasar dengan Nek Sina. Dia macam, janganlah kau pedulikan hal saya bukan anak kamu. Macam itu sikapnya kurang sopan. Okay, kita tengok persoalan yang kedua. Program yang banyak memberikan faedah. Program ini ialah PLKN ini. Cikgu Dahari dia menjelaskan PLKN boleh membina dan menggugurkan semangat patriotik, memupuk perpaduan kaum dan membentuk perwatakan positif. Okay, so dalam dialog, dalam drama ini memang Cikgu Dahari dia banyak menjelaskan apakah PLKN, apakah kebaikan PLKN. Dia boleh membina, memupuk perpaduan antara kaum, boleh melantik diri sendiri menjadi orang yang berdisiplin. Okay, kita tengok kesibukan keluarga dalam kerjaya, persoalan dia. Okay, seperti yang kamu tahu kan, dalam drama ini, okay, Aiman berasal dari keluarga yang kaya, yang berada. Okay, so Kia Ghazali itu ayah kepada Aiman dan isterinya sibuk dengan aktiviti seharian menyebabkan anaknya Aiman kurang diberikan perhatian. Aiman pun ada dia mempunyai seorang kakak dan kakak dia pun sibuk dengan kerja di universiti. Sampailah nak makan tengah hari bersama-sama pun tidak ada orang teman dia. Jadi Aiman dia sanggup berkurung di dalam bilik sampailah malam baru dia keluar makan bersama dengan ahli keluarga dia. Okay. Kita tengok persoalan yang seterusnya. Ketekasan ayah demi kebaikan anak. Okay. Dalam drama ini, Kia Ghazali dia bertegas dalam membuat keputusan supaya anak dia menyertai PLKN demi masa depan yang baik. Beliau juga tidak ingin anaknya membuang masa cuti sekolah panjang dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. So bagi Kia Ghazali ini, dia memang beranggapan tentang PLKN merupakan satu program yang sangat-sangat bagus untuk anak dia. Jadi anak dia Aiman ni, dia mau minta pengecualian tapi ayah dia tetap
bertegas nak anak dia menyertai PLKN itu. Okay. So, ini semuanya persoalan drama ini. Kita tengok apa nilai murni yang boleh kita dapat dalam drama ini. Iaitu pertama, patriotisme. Okay. Dari sini, berkhidmat untuk negara menyertai PLKN. Okay. Dia boleh melahirkan semangat patriotik dalam kalangan peserta. Dia boleh memupuk semangat remaja, semangat cinta akan negara. Okay. Seterusnya, nilai murni yang bermasyarakat, iaitu raikan Aiman daripada pelbagai kaum. Ya, dalam drama ini, kawan-kawan Aiman dia terdiri daripada pelbagai kaum. Seperti Nora, Sundarani, Atil dapat hidup bermasyarakat sekaligus menggugurkan perpaduan kaum. Mereka pun sangat rapat dengan Aiman, mereka satu kelas. Kita tengok seterusnya. Nilai murni kerajinan. Ghazali dedikasi menjalankan tugas yang diamanahkannya. So, maksudnya di sini dia rajin lah. Dia pergi kerja untuk mencari nafkah untuk keluarga dia. Seterusnya. Ya, ini ialah pengajaran untuk drama ini. Satu, kita mesti mempunyai semangat patriotisme. Kita hendaklah mempunyai semangat bermasyarakat. Kita mestilah bertanggungjawab terhadap keluarga. Sebenarnya pengajaran ini kita boleh ambil daripada nilai murni, lepas tu kita bentukkan dalam ayat dia. Huraian dia pun lebih kurang sama dengan nilai murni juga. So kelas kita sampai hari ini sahaja. Kita sudah habis komsas ini, drama berkhidmat untuk negara. So, cikgu ulang sekali lagi. Siapa watak dia? Watak dia ada Aiman. Aiman dia sebagai watak utama. Dia telah dipilih menyertai PLKN. Tapi sikap dia tidak berminat untuk menyertai PLKN. Lepas tu kawan-kawan dia. Ada kawan-kawan dia. Kawan dia sangat berminat untuk menyertai PLKN. Mereka sangat-sangat suka. Sangat-sangat gembira sebab terpilih menyertai PLKN. Lepas tu adalah dengan Cikgu Tahari. Cikgu Tahari yang menerangkan tentang kebaikan ataupun faedah dia menyertai PLKN juga. Lepas tu ada watak lagi bapa kepada Aiman, mak kepada Aiman, bapa dia yang walaupun bapa dia manja dengan anak dia, tapi apabila Aiman dia mengemukakan permintaan dia nak pengecualian daripada menyertai PLKN itu, bapa dia masih bertegas. Lepas tu mak dia memang sangat sayang dengan dia. Sebab dia pun rasa dia tak nak anak dia bersusah payah menyertai PLKN itu. So lepas kita belajar tentang drama ini, cikgu harap kamu semua orang ada boleh faham. Lepas tu bolehlah pelajari nilai-nilai murni dari drama ini seperti kerajinan, cinta akan negara. Kalau ada peluang kamu menyertai PLKN, adakah kamu ingin menyertai PLKN? Cikgu harap semua orang boleh faham dengan pengajaran komsas ini, drama ini berkhidmat untuk negara. Sekian kelas kita sampai setakat ini. So, kita akan berjumpa pada kelas yang seterusnya. Selamat tinggal. Terima kasih semua. Bye.